اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى أرواح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى أرواح الإمام عبد الله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى الحبيب زين بن إبراهيم بن سمعة حفظه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الحبيب محمد أمين ابن عيدروس الحسيني المدني. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, pertama sekali saya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat saya hadir untuk bersua muka dalam pengajian kitab Al-Adab. Mengaji online dengan talaqi macam ni tak sama. Walaupun online itu kebaikannya ramai juga yang ikut. Bukan sahaja majlis ahli pengajian kita ni, tapi orang lain juga. Alhamdulillah. Tetapi secara berdepan sebegini tak sama. Sebab ada kaedah dalam ilmu pengajian talaqi, iaitu satu, keberkatan itu didapati dari segi ketika ada penglihatan. Al-madadu fil mashhadi. Al-madad, kurniaan rohani, ilham rohani, pertolongan rohani, itu didapati dengan al-mashhad, melihat. Maksudnya melihat tanpa ada pelindung. Macam inilah melihat begini. Kalau melalui online itu ada juga, tapi tidak sekuat. Tidak sekuat madad itu ketika live sebegini. Seperti cahaya lilin, cahaya juga, tapi tidak sekuat cahaya touchlight. Cahaya touchlight tidak sekuat cahaya lampu ni, bulb ni. Dan lampu bulb ini tidak seterang cahaya spotlight. Cahaya spotlight tidak seterang cahaya bulan. Cahaya bulan tidak seterang cahaya matahari. Maksudnya cahaya juga, tapi kekuatan cahaya itu. Itu ya. Sebab itu kita berusahalah untuk mengaji secara talaqi berdepan sebegini. Faham tu cerita lain, tapi pertemuan itu penting. Dan kita kena bersyukurlah. Tidak mungkin nikmat pengajian
berdepan sebegini. Satu, kalau negara kita tidak aman, apa yang berlaku di luar sana tu, dekat Palestin, dekat Libya sekarang, dekat Syria, dekat Sudan sekarang, Ethiopia, Nigeria, ya Allah, orang pergi mengaji kena kidnap. Semalam saya dapat mesej daripada kawan dalam grup kami, ada seorang alim di Yaman kena kidnap balik daripada solat subuh, orang alim. Mesej ni datang daripada Habib Ali Al-Jufri. Alhamdulillah, ustaz-ustaz kita, alhamdulillah selamat semuanya. Itulah nikmat keamanan. Penting nikmat keamanan itu. Mudah-mudahan kita, Allah bagi kekalkan keamanan ini, ya. Yang kedua, nikmat kesihatan. Kan kita diuji oleh Allah dengan penyakit sebegini, malah seluruh dunia pun. Jadi kita minta pada Allah segera diangkat. Dan ada yang masih diuji sampai sekarang. Saya sendiri, kawan-kawan kami dalam beberapa bulan yang lepas, satu UIA dan yang lain-lain, hampir 10 orang meninggal satu batch. Ada yang lelaki, ada yang perempuan. Itu nikmat lagi untuk kita masih hidup ni. Jadi modal kehidupan, modal kesihatan. Jadi gunakan sebelum dipanggil menemui ilahi nanti. Penting nikmat kesihatan itu. Kerana itu usahakan mudah-mudahan kita selamat, orang lain pun selamat. Kita ambil vaksin, gitu ya. Yang tak ambil vaksin, kita hormat pandangan mereka. Begitu. Tetapi lebih selamat kalau kita ambil vaksin. Kita mengajar pun senang, orang pun tak takut dengan kita. Kita pergi solat pun tenang, gitu. Lagipun alhamdulillah tidak mudarat apa-apa pun. Buktinya kita sendiri dah ambil 2. Gitu ya. Tapi kalau ada setengah orang yang tak mau ambil, tak apa, itu pendapat masing-masing. Cuma jangan menakut-nakutkan orang. Gitu. Ikhtiar penting. Sebab itu ada 4 perlu digandingkan: usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Itu penting. Nak jadi seorang doktor, kena ada usaha. Usahanya masuk ke sekolah kedoktoran, universiti kedoktoran, School of Medicine. Medicine. Ada University of Medicine. Itu namanya usaha. Tapi tak cukup. Dia kena paralel, selari dengan ikhtiar, choose ataupun choice. Dia kena selari dengan ikhtiar. Kenapa? Masuk universiti, ikhtiarnya medics. Ambil kursus medics. Jangan ambil culinary. Ataupun, betul sebutan saya? Lama dah tak sebut benda tu. Jangan ambil kursus pertanian. Nak jadi seorang doktor, pakar contohnya. Itu namanya ikhtiar. Barulah nanti pergi kelas, buat portfolio, buat presentation, buat kerja kursus, whatever. Itu namanya usaha tadi, usaha, ikhtiar, doa dan tawakal. Barulah betul tawakal tu. Jangan terus tawakal begitu saja, tidak. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya Rasulullah ketika masuk masjid, "Di mana kamu letak untamu?" Unta, kalau kita kereta lah ataupun motosikal. "Di luar." "Taraktuha," aku tinggalkan di luar sana tu. Dan tidak diikat unta itu. Aku bertawakal pada Allah. Nabi kata tak. Nabi kata, "Iqilha thumma tawakkal." Thumma tawakkul. Ikat dulu unta itu, baru bertawakal.
dah ikat, hilang juga. Nak buat macam mana tu, ditakdirkan begitu. Tapi jangan dahului takdir. Maksudnya kita kunci dulu, kemudian jangan letak kunci dekat tempat tu, cabut. Pastikan lock contoh. Kalau nak baca yang apa yang kita kongsikan dulu. Sumum bukmun yunfahum la yarji'un, la tataharraku dzarratun, tak habis, la tataharraku dzarratun illa biiznillah, tidaklah bergerak satu zarah itu melainkan dengan izin Allah. Tawakal. Tapi jangan kereta orang, kereta kita yang kita pegang dan baca tadi tu, kereta kita, jangan kereta orang. Itu nama tawakal. Jadi kena betul, tawakal tu betul sangat bagus, tetapi mesti ada usaha. Sehingga dikatakan al-qulubu tatawakkal wa al-jawarihu ta'mal. Al-jawarihu ta'mal, ni anggota badan beramal, wal qulubu tatawakkal. Itu baru betul. Anggota badan luaran itu beramal, berniaga, mengajar, whatever. Tapi hati itu bertawakal. Contoh sakit, pergi dekat hospital, ambil ubat, vaksin, whatever. Itu maksudnya beramal. Jadi al-jawarih, amal luaran ini ta'mal, wal qulubu tatawakkal, hati yang bertawakal. Tawakal itu amalan hati, bukan maksudnya sakit tak pergi berubat, keadaan ekonomi tak berapa maju, peluk tubuh saja, lapar doa saja, tak, dia kena masak, dia kena pergi kedai ke cari bahan makanan atau makanan yang dah siap. Itu maksudnya beramal, bekerja. Baru betul konsep tawakal tu, ya. Di samping jangan lupa kita baca setiap hari. Sudah saya kongsikan di sini dulu, 28 kali kita baca untuk mengelakkan terkena wabak. Ini amalan khusus untuk mengelakkan ta'un, wabak, apa saja wabak. Ta'un baik, kolera, COVID sekarang ini. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kongsikan pada semua orang 28 kali. Ini petua ulama, ya. Kenapa 28? Wallahu alam. Itulah yang mujarrabnya. Ketika diamalkan oleh para alim ulama. Baik. Kita berhenti kat mana itu? Siapa yang ingat? Ah, 40? Bab ke 37. Bismillahirrahmanirrahim. Adab ketika berdoa. Tolong ingat, sebab saya mengajar ni banyak tempat. Yang sebelum tu sudah. Memang ada yang kita sesuai dengan keadaan itu, saya pilih tajuk-tajuk tertentu kan. Jadi cuma yang sebelum-belum tu sudah di cover belum? Ada yang belum? Saya tak ingat ni, sebab saya mengajar banyak tempat. Saya kena ikut jamaah. Kalau jamaah kata yang muka surat apa, itulah yang saya akan baca. Apa dia? Nanti boleh bincang-bincang sama nanti mana yang diingat. Tapi buat masa ni, oleh kerana dikatakan yang ke-37, kita
bincang 37 ya, supaya masa kita berjalan dengan elok. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat, kalau muka surat saya ya, 237. Betul. Mungkin berbeza dalam beberapa muka surat untuk yang sebahagian yang ada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Adab ketika berdoa. Hari-hari kita doa. Doa masnun. Contoh, naik kenderaan, makan, minum, tidur. Semua ada. Apa adab-adabnya tu? Especially selepas solat. Solat fardu baik, solat qada baik, solat sunat baik. Bila saya sebut solat fardu, termasuklah qada, sebab qada itu statusnya fardu. Termasuklah nazar, sebab nazar itu statusnya fardu. Sama juga kita i'tikaf. I'tikaf hukum asalnya adalah sunat. Tapi bila kita nazar, contoh, kalau abang ngaji negatif COVID, saya bernazar untuk beriktikaf di masjid. Jangan sebut mana-mana masjid, nanti payah. Sebab takut sebut masjid ni tutup pula dah. Masjid sana pula sanitize pula dah. Sebut masjid sahaja. Ketika masuk dalam masjid itu, tak boleh dah niat iktikaf biasa. Dia kena iktikaf wajib. Sebab dah dinazarkan, i'tikaf biasa niatnya nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Tapi kalau sudah dinazarkan, kita pun berniat i'tikaf begitu. Sah, tetapi belum melengkapi nazar. Maksudnya nazar belum tertunai. Nak tunai, kena tambah belakang tu sikit. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi manzuran, kena tambah belakang tu, manzuran lillahi ta'ala. Bahasa Melayu, sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini seperti yang dinadarkan. Tu barulah lengkap nazar itu. Maksudnya tak kena kafarah lah kita, tak kena denda lah untuk nazar yang dinadarkan sebelum ini. Boleh? Jadi begitulah juga kalau kita sebut solat sunat ba'diyah, qabliyah, tu dalam kategori rawatib. Solat sunat rawatib jangan tinggal. Cuba pastikan semampu mungkin, seboleh mungkin 12 rakaat solat sunat rawatib jangan tinggal. Sakit macam mana pun jangan tinggal. Hatta solat duduk, solat baring pun jangan tinggal. Sebab siapa yang solat 12 rakaat rawatib ini, qabliyah ba'diyah, setiap hari man salla 12 raka'atan, siapa yang solat sunat rawatib 12 rakaat tatawu'an, sunat, ghair faridah, yang bukan fardu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membina satu rumah baginya dalam surga. Hadis yang lain, bunyalahu baitun fil jannah, dibina baginya sebuah rumah dalam surga every day. Jangan tinggal. Pertama, solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Kedua, 2 rakaat sebelum zuhur dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam bab ini kita ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi 4 rakaat sebelum zuhur. Tolong tulis nanti nak calculate. 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Berapa semua sekali? Berapa? Semula 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat selepas Zuhur, 2 rakaat selepas Maghrib, 2 rakaat selepas Isya. Paling kurang. Walaupun dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, solat yang saya sebut tadi tu solat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, tapi dalam kategori muakkad. Muakkad maksudnya Nabi tak pernah tinggal. Itu 12 itu dalam mazhab apa tadi? Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i 10. Bezanya sebelum Zuhur. Kalau sebelum Zuhur mazhab kita Syafi'i 2. Kalau mazhab Hanafi 4. Dalam bab ini kita pegang mazhab Hanafi sebab kita nak ambil tadi tu fadilat sebuah rumah dalam syurga. Syurga ni ambil mudah untuk kita faham. 100 dunia ini ambillah, walau ribu sebenarnya, penuh dengan emas, kekayaan, semualah campur 100 tadi tu, buah dunia ni tadi dengan kekayaan emas dan sebagainya. Nak beli sejengkal, ni jengkal, ni jengkal, sejengkal tanah di syurga tak mampu, sebab tanah di syurga sangat mahal. Kalau tanah di syurga sangat mahal, property dalam tu lagi mahal jugalah. Jadi kerana itu rumah dalam syurga mahal tak? Mahal. Tapi kita akan dapat setiap hari dengan modal apa? 12 rakaat sunat tadi tu. Itu paling kurang. Kalau keseluruhan solat rawatib itu 22 keseluruhannya. Cuba kita kira ya. Maksudnya yang muakkad dengan tidak muakkad kita campur sekali. Cuba. Sebelum subuh 2. Selepas subuh jangan buat ya. Sebelum zuhur 4. Ni kita campur muakkad dengan tidak ya. Selepas zuhur 2 tu betul Kak Jah, tapi itu muakkad. Campur tak muakkad 4. Kemudian sebelum asar paling bagus 4. Paling bagus untuk membebaskan diri daripada api neraka, paling bagus ya. Sebelum maghrib ada yang tak ada tu tak buatlah tu. 2. Nabi jarang buat. Kalau buat, tengok keadaan dululah jamaah. Kalau jamaah dah ramai, elok buat terus, sebab kadang-kadang yang singgah di masjid kita tu orang yang singgah untuk solat kadang-kadang ya. Tapi tengok keadaan. Kalau ramai, terus solat maghrib. Kalau tidak, buat dulu 2 rakaat sementara menunggu tetamu. Tapi kita yang PKP ni, janganlah buatlah ya. Dia nak tunggu siapa kat rumah? Kita lah yang buat ya. Baik. Alhamdulillah, saya suka sangat-sangat kita dah boleh solat di surau masjid ni, masya-Allah ya, seronok sangat-sangat. Ya lain tu Kak Ajah, kerohanian tu lain. Kita pijak masjid tu saja dah, ya Allah. Sebab tempat kita pijak tu berapa ribu orang-orang soleh telah pijak tempat itu. Dapat keberkatan kita. Belum lagi solat tempat yang disolat oleh orang soleh, mungkin dia wali Allah, kita tak tahu. Barakahnya masjid itu. Baik. Seterusnya selepas maghrib 2. Sebelum maghrib sebelum isyak 2. Selepas isyak selepas isyak ni ada sedikit kita nak syarahkan sedikit. Selepas isyak 2 ya. Tetapi begini, yang pahala 4 rakaat selepas isyak itu menyamai menunaikannya pada malam Lailatul Qadar. Jadi dapatlah pahala berapa? 120,000 rakaat. Sebab 1 rakaat kalau ditunaikan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu menyamai 30,000 rakaat di bulan yang lain. Jadi kalau 4 rakaat darab 30,000 lah, 120,000. Baik. Di sini ada khilaf ulama. Saya syarah ikut mazhab Syafi'i kita dulu ya. Ikut mazhab kita Asy-Syafi'i, selepas Isya ba'diyah 2 rakaat.
usalli sunnatal isya rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Habis. Lepas tu baru buat 4 rakaat. 4 rakaat ini tidak termasuk rawatib, tidak termasuk ba'diyah. Jadi buat macam mana? Usalli sunnatal isya 4 rakaatin, untuk sekaligus, ya, untuk dua-dua dulu. Usalli sunnatal isya rak'ataini lillahi ta'ala. Tak payah sebut ba'diyah. Kalau sebut ba'diyah pun boleh juga, tetapi rawatib yang kita sebut qabliyah dengan ba'diyah, wajib sebut qabliyah, wajib sebut ba'diyah, kecuali 2 solat subuh. Sebab subuh tidak ada ba'diyah, jadi tak perlu sebut qabliyah. Solat asar ada ba'diyah tak, sebab tu tidak perlu sebut qabliyah. Selain daripada 2 ini, wajib sebut qabliyah, wajib sebut ba'diyah. Yang 4 tadi dalam mazhab kita Syafi'i dulu, ya, bukan solat rawatib, tapi pahalanya besar. Macam mana caranya? Usalli sunnatal isya rak'ataini lillahi ta'ala. Angkat lagi 2 rakaat. Usalli sunnatal isya rak'ataini lillahi ta'ala. Memadai. Tapi kalau nak sebut qabliyah, ba'diyah, boleh tak? Boleh, tetapi tidak wajib. Kalau betul-betul qabliyah, rawatib qabliyah dengan ba'diyah, wajib sebut qabliyah. Dapat bezanya tu? Cara mengerjakannya tadi, ba'diyah dahulu. Usalli sunnatal isya rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Selesailah 2 rakaat ba'diyah isya. Tinggal lagi 4 tadi, buat macam tadi. Sama ada dengan 2 cara. Boleh 2 cara. Cara yang pertama, 2-2 tu paling afdal. Usalli sunnatal isya rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal isya rak'ataini lillahi ta'ala. Atau usalli sunnatal isya rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Usalli sunnatal isya rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Boleh. Ataupun sekaligus usalli sunnatal isya 4 raka'atin lillahi ta'ala. Atau usalli sunnatal isya 4 raka'atin ba'diyatan. Jadi kalau ikut mazhab kita Syafi'i, selepas isya kita akan tunaikan 6 rakaat. 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat sunat, begitu sahaja. Apa nama solat tu? Solat sunat selepas isya, tapi bukan termasuk rawatib. Bila sebut rawatib, dia mesti ada 2 perkataan, qabliyah dan ba'diyah. Ini pendapat mazhab apa tadi? Pegang dulu mazhab Syafi'i. Sekarang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang dikatakan 4 rakaat sunat yang menyamai solat pada malam Lailatul Qadar adalah termasuk rawatib. Dua-dua termasuk rawatib. Jadi buat siapa yang nak ikut mazhab kita Syafi'i, caranya buat 6 rakaat. Kalau mazhab Hanafi buat dua-dua tadi tu, oleh kerana dalam mazhab ini disebut rawatib. Bila ada rawatib, wajib kena sebut jadi caranya lepas isya, usalli sunnatal isya rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salam, angkat lagi. Usalli sunnatal isya rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Selesai. Sebab bagi mereka solat yang 4 rakaat yang pahala menyamai mendirikan pada malam Lailatul Qadar tadi adalah solat sunat rawatib. Mazhab Syafi'i bukan solat sunat rawatib, walaupun pahalanya sangat besar. Sebesar-besar begini pahala ni, lawan dengan solat rawatib kalah pahala yang besar tadi tu. Maksudnya lebih besar lagi solat sunat rawatib, walaupun tidak disebut dalam hadis secara khusus apa pahala 2 rakaat selepas isyak tadi, tak disebut secara khusus apa pahalanya itu. Tetapi secara pasti mana-mana solat rawatib itu lebih besar pahala daripada solat lain, hatta solat tahajud, hatta solat tarawih. Sebab itu kena jaga-jaga, beringat masing-masing. Lepas solat isyak jangan terus buat solat rawatib, sayang. Jangan terus buat solat tarawih di bulan Ramadan, jangan.
Maksudnya buat solat rawatib, buat solat tarawih, tapi didahulukan dengan 2 rakaat solat rawatib. Sebab besar solat rawatib ni sangat special. Sebab itu solat ini mengiringi solat yang paling special, solat fardu. Mana ada solat lain yang mengiringi solat fardu? Ketua negara sahaja kalau pergi kan mesti ada orang yang hebat mendampinginya tu. Bukan orang sebarang tu yang mendampinginya tu. Jadi kalau rasa letih-letih dan sebagainya, tak mengapalah, taklid mazhab Hanafi. Kalau masih kuat, dan insya-Allah semua kuat ni, buatlah cara mazhab kita Syafi'i, lagi besar pahala sebab 6 rakaat. Kita lebih, ini jadikan 4 rakaat. Tapi kalau dah capek, kalau sudah letih, tak apalah buat. Tapi taklid dulu, kita dah belajar ni, tak apa, sebab saya dah bagi tahu. Kalau saya buat 4, saya ikut mazhab apa ni? Hanafi. Kalau saya buat 6, saya ikut mazhab, daripada tak buat langsung. Gitu. Boleh jelas sekarang? Berapa rakaat tadi jangan tinggal setiap hari tadi? Paling kurang 12. Kita ulang balik untuk tengok kuat tak kuat ingatan kita. Mari kita kira daripada bawah pula. Kan tadi daripada solat subuh, sekarang daripada solat isyak. Cuba ya, solat isyak berapa? Ba'diyah 2, Qabliyah belum lagi habis, baru setengah jam. Tak, ni paling kurang 12, paling 12 ya, paling kurang 12. Baik, saya tahu di sini ramai orang buat dan rajin, masya-Allah, buat sampai solat mutlak pun buat juga. Kemai orang dekat Al-Falah ni. Baik, tapi yang paling minimum jangan tinggal 12 rakaat. Baik, of course lah kita nak dapat keredaan Allah ya. Memang yang surga yang rumah dalam surga itu pemberian Allah juga, tapi first kali adalah keredaan Allah, ikhlas ya. Baik, daripada bawah, selepas isyak 2, selepas maghrib, selepas zuhur 2, sebelum zuhur lain saya punya sebut tadi tu ya, nak menunjukkan lebih. Sebelum subuh, sekarang kita tak ulang dah lepas ni. Sebelum subuh, sebelum lohar, selepas lohar, selepas maghrib, selepas isyak. Itu dalam kategori solat sunat apa tadi tu? Rawatib. Jangan rawatib saja, yang muakkad. Muakkad ni maksudnya yang sangat-sangat dituntut, yang Nabi tak pernah tinggal. Kalau baginda tinggal, baginda akan qada. Itu maksudnya solat sunat rawatib muakkad. Ada satu lagi yang tidak muakkad. Orang-orang yang nak berjalan pada Allah tak tinggal. Maksudnya buat semua yang muakkad, tidak muakkad, tapi dalam keadaan letih, mengantuk, lepas ambil vaksin kan, demam-demam tu ataupun letih-letih, tak apalah, buat yang 12 tu jangan tinggal. Even kalau solat duduk sekalipun jangan tinggal ini. Tolong solat boleh letih sangat duduk, daripada tak buat kerja, kena duduk. Jangan tinggal sama sekali. Belum lagi cerita solat awabin dan sebagainya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita insaf lah, sebab ada yang meninggal muda sangat daripada kita pun. Allahu Akbar. Meninggal kerana COVID ni, insya-Allah syahid ya. Syahid dunia lah. Maksudnya kena dimandikan semua sekali. Tapi itulah, alhamdulillah, kita sihat lagi. Nak tunjuk apa ni? Allah bagi peluang lagi. Kita banyak dosa ni. Datang majlis ilmu menghapuskan dosa. Dengar kuliah begini menghapuskan dosa. Berjalan pergi masjid itu menghapuskan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Adab ketika berdoa. Di antara adab-adab ketika berdoa, di antara tu maksudnya banyak sangat, tapi tuan guru kita listkan mana yang sempat. Mengangkat kedua tangan sampai tampak kulit ketiaknya. Gini. Ini. Sebab kalau Nabi berdoa ni, kana yarfa'u yadayhi khudwa mankibaihi, adalah baginda mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahu gini.
Ni ketiak. Tak perlu nak buka, tak payah ni. Agak-agak. Di antara hikmah dianjurkannya mengangkat kedua tangan untuk mengagungkan Allah. Kalau begini kan tak serius. Ini kan tak serius ni. Contoh kita ambil scroll daripada chancellor ataupun kita ambil barang orang. Kalau ambil gini kan kurang. Okay. Dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar kalau kita mengikuti ajaran Nabi, itu maksudnya sunnah. Pahala sunnah satu mati syahid. Pahala sunnah satu mati syahid. Saya ambil contoh pakai cincin. Pakai cincin itu sunnah Nabi. Kita pakai cincin. Pakai cincin pula sebelah kanan, sunnah yang kedua. Sebelah kanan pula jari kelingking. Kami lelaki sunnah lagi. Kelingking pula pakai cincin macam saya ni. Mata ke bawah, sunnah lagi. Berapa sunnah kat situ tu. Itulah. Kadang-kadang kita nanti terkejut datang mana pahala dalam buku catatan. Kita amalkan sunnah tanpa kita sedar. Itu sunnah Nabi. Mengamalkan sunnah itu sudah besar. Belum lagi sunnah itu. Saya bagi contoh. Selepas solat subuh dengan solat maghrib, jangan tinggal. Kalau guru kami Syekh Nuruddin, beliau selalu tegur, hatta imam ditegurnya. Selepas salam jangan rongkaikan kaki. Macam mana kita duduk tahiyat akhir, begitulah kita jangan rongkaikan kaki. Tahiyat akhir, contoh yang sakit kaki duduk atas kerusi kan Kak Azwar, duduk, jangan di gitu silang-silang, stay. Kalau yang duduk tahiyat akhir, katalah kakinya sakit, dia pun bukan tegak, dia lepaskan, it's okay, as long as jangan rongkaikan selepas salam. Yang terbaik hendaklah ditegakkan 90 darjah. Oh, Masya Allah. Guru kami Syekh Nuruddin sedaplah, sebab badan dia okey lagi. Kalau anak murid dia ni tak apa nak boleh. Mengaku sajalah ya. Kalau buat begitu agak keras ke ajar. Takut-takut tumbang sekali lagi ni. Boleh, tapi itu dia badan. Badan dah sedap macam ni. Jadi semampu kita lah. Kita buat gitu juga tapi tak tegak. Ikut kita. Ada setengah orang terus lepas gitu. Fine. Assalamualaikum warahmatullahi. Sini kum. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Sambil kita niat jawab imam. Sambil berniat jangan waalaikumsalam. Ni kita makmum ni assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal, sambil niat salam, menjawab salam imam dan salam kepada makhluk-makhluk Allah yang lain di sini ni. Siapa tak tahu, makhluk Allah kan banyak. Yang kedua, assalamualaikum sini warahmatullah. Ini jangan niat salam imam lagi, dah sudah tadi tu. Ini untuk makhluk-makhluk Allah wa mukminin sebelah kiri kita ni, tadi sebelah kanan mukminin dan makhluk lain, makhluk ghaib maksud saya. Ini pun sama juga. Makhluk ghaib ni tuan-tuan jangan terus ngantu, jangan. Malaikat, makhluk-makhluk Allah kita tak tahu. Barulah wa'udzubika min sakhatika wan nar. Barulah tangan ni usap kat sini. Ikut pendapat ulama yang kata Nabi mengusap. Ada yang tak juga. Ni kita berlapang dada ni. Ada juga even guru-guru kita dan ulama ada yang tak usap. Fine, it's okay. Tapi saya dan siapa-siapalah ikut pendapat ulama yang kata ada Nabi mengusap. Kita dalilnya ada. Yang tu kita cerita kemudian. Begini cara usapnya. Allahumma dhhab anil hamma wal hazan. Ini jangan tinggal ni. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada kemurungan dan kesedihan. Kita selalu sedih-sedih. Ini sebab keberkatan tangan tadi tu yang solat. Keberkatan tangan yang pegang mushaf Al-Quran, pegang kitab, menulis, salam dengan orang yang soleh, salam tangan suami, usap kepala anak-anak, termasuk anak-anak yatim. Itu semua barakah kat sini ni. Barakah ini biar dia kena kat muka ni. Dan barakah muka tengok mushaf Al-Quran, tengok kiblat solat. Barakah ni tengok orang soleh, biar kita kongsi untuk kita salam orang lain pula. Dia
two ways gitu ya. Habis Allahumma dzab anil hamma wal hazan, barulah baca wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini kata ulama amalan selepas solat. Salah satu lagi, ini khusus, mudah-mudahan tempat yang dibaca itu tak terbakar. Kita baca ni dekat rumah, dekat kedai, dekat butik, dekat kereta tadi tu, sebelum kita nak mengaji ni, baca yang tadi wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Saya tak ingat siapa yang boleh trace ayat ke berapa tu, ayat Quran tu. Kalau boleh trace, boleh kongsi semua-semua. Tulis kat depan tu wa qulil hamdulillah, dia akan keluar lah tu. Cuba sekejap, boleh kita kongsikan semua muka surah. Kuat sikit aja. Wa qulil hamdulillahilladzi, pakai ni pun tak apa, Arab yang Arab. Surah Al-Isra ayat 111. Terima kasih Kak Ajah. Surah Al-Isra ayat 111. Ini lain. Wa qulil hamdulillah depan tu. Betul ya? Surah Al-Isra ayat 111. Ini kata ulama, di samping kita baca lepas solat, amalan khusus untuk tidak terbakar. Baca di rumah supaya jangan terbakar. Di kereta ke, di mana-mana. Di dewan ni apa nama dewan kita ni Kak Ajah? Fatimatuz Zahra, Masya Allah, sedap namanya. Nanti saya nak cerita sikit siapa dia Sayyidatina Fatimah. Kak Ajah sediakan slide. Bila saya buat research tentang beliau, ya Allah, luar biasa. Beliau tu luar biasa. Sayyidatina Fatimah. Fatim tu maksudnya yang diselamatkan daripada neraka. Fatim. Al-Batul, nama beliau Al-Batul juga. Al-Batul adalah orang yang banyak beribadah. Wa tabattalhu tabtila wa tabattalhu tabtila. Satu lagi Az-Zahra. Az-Zahra ni yang cemerlang. Setiap satu tu. Saya baca kisah beliau kahwin dengan Sayyidina Ali. Allah, meleleh ya mata. Kalau banding dengan kahwin kita lah. Kahwin dengan, dan beliau ini seorang yang sangat cantik. Kenapa tidak mewarisi kekacakan baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Ummina Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Pernah saya cerita ini dekat IKIM. Ada yang bila dengar 1 jam tu kan, saya buat research pun tidak seperti apa yang saya gambarkan sebelum ini. Nanti insya-Allah nanti. Sebab kena tahu juga, sebab ni kan nama Fatimah kan Kak Ajah. Ada Masjid Muadz bin Jabal. Kena cerita siapa Sayyidina Muadz bin Jabal supaya orang tahu. Masjid surau kami nama As-Sahabah. Kenapa As-Sahabah? Betul, kerana sahabat, betul. Pentingnya bersahabat. Penting bersahabat dengan orang yang baik, saleh. Sehingga sahabat itu dipanggil sahabah. Kenapa tak panggil yang lain? Tabi'in lepas tu kan dipanggil tabi'in. Kenapa harus sahabah? Sebab pentingnya suhbah. Suhbah ni berdamping dengan orang yang baik. Dalam konteks ini berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu penting kita berdamping dengan orang yang saleh. Yang dalam hadis tersebut, kalau damping dengan orang yang baik seperti berkawan dengan tukang jual minyak wangi. Kalau dia tak bagi minyak pun dapat bau wangi. Baik kalau berkawan dengan orang yang tidak baik seperti mendekati orang yang tukang besi. Kalau tak dibawa bersama bekerja pun, nanti percikan besi itu boleh menghanguskan pakaian. Kena? Oh subhanallah. Bulan depan insya-Allah ya. Bulan depan saya ambil setengah jam Kak Ajah. Tolong sediakan slide
Projektor LCD ada dah. Kak Ajah sini cocok terus jadi Kak Ajah. Saya suka gitu. Baru ni saya sebutlah nama sebab benda ni bagus ya. Lepas PKP, antara masjid yang awal saya kuliah adalah di Masjid Ar-Ridwan Kelang Kak Ajah. Satu lagi Masjid Taman Ta di Ampang tu. Saya melihat Kak Ajah dah ada satu pembaharuan. Maksud saya begini, laptop kalau letak sini, letak HDMI kan saya, letak sini, dia pok terus keluar. Maaf ya. Maaf sebelum ini, jangan cerita kat mereka, maaf ya. Sebelum ini cocok tak keluar lagi. Nak kena duplicate, replace, itu pun tak keluar lagi. Menunggulah istighfar 5 minit baru keluar. Baguslah. Mungkin keberkatan COVID juga ya. Mungkin juga di upgrade semua tu. Sekarang ni 2 masjid dah saya jumpa. Mudah-mudahan sini pun sama Kak Ajah. Ke macam lama juga. Yang saya jumpa Kak Ajah, mereka dulu walaupun kita masukkan ni, dia bukan terus keluar, Syekh, tak keluar. Dia keluar kena setting, duplicate, ni. Itu pun kalau orang pandai. Saya tak berapa pandai benda ni. Jadi kalau orang tak pandai tak datang, macam mana cerita? Kalau orang pandai tak datang, kan menunggu. Jadi sekarang saya senang hati pergi ke kedua masjid ni. Cacat tu terus keluar. Terus saya boleh mengajar. Kita tak nampak apa yang saya sebut ni. Mudah-mudahan di sini begitu juga Kak Ajah. Sebab saya tak pandai komputer, ada setengah tempat Syekh, bila kita masuk dia tak keluar terus gambar tu. Dia kena setting dulu, duplicate, whatever gitulah. Tak masuk tajuk lagi kita ni. Masuk dah tajuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk tajuk, saya nak bagi satu rumus untuk kita ingat isteri-isteri Nabi. Sebagai adab, kalau kita sebut isteri Nabi ni, kita sebut mak kami, ummuna atau ummina. Contohnya saya nak sebut Sayyidatina Khadijah, itu pun dah beradab dah, sebab kita sebut Sayyidatina. Sayyidatuna pun boleh Kak Ajah. Macam kita sebut Sayyidina boleh, Sayyiduna boleh. Itu kembali pada bahasa Arab. Kalau Sayyiduna marfu', Sayyidina majrur, Sayyidana pun boleh mansub. Tapi dalam bahasa Melayu kita tak fikir sangat benda tu. Kalau dalam bahasa Arab memang silap baris, orang tahu orang ni bahasa Arabnya bagus ataupun tidak. Jadi kalau kita nak sebut Sayyiduna boleh. Tapi kalau saya senang sebut Sayyidina, sebab du dengan di ni, dia agak tebal. Di kan ringan, di sambil kita senyum, di du dia kan lain. Di boleh mana-mana ya. Untuk sebut nama isteri-isteri Nabi sebagai adab, sebut Sayyidatina atau Sayyidatuna Khadijah. Itu pun. Tapi lebih lagi adab, letak depan tu mak kami. Tapi dalam bahasa Arabnya ummuna, mak. Ummu kan mak. Ummuna, mak kami, atau ummina, mak kami. Kenapa tu? Sebab Allah yang sebut dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi ni lebih lagi menjaga orang mukminin daripada orang mukminin menjaga dirinya sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri Nabi mak-mak mereka. Kenapa dipanggil mak-mak mereka? Kerana satu, untuk penghormatan. Kan kita hormat dengan mak sendiri ataupun mak mertua ya. Mak angkat pun kita hormat juga kan, mak susuan, asalkan mak. Yang kedua, sebab dipanggil mak ketika kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda tadi itu macam mak kita. Boleh tak kahwin dengan mak? Tak boleh. Begitu juga tak bolehlah mereka dikahwini. Ya. Sayyidah pun boleh Kak Ajah. Dia beza apa? Beza Sayyidah dengan Sayyidatina. Bezanya Sayyidah kita panggil penghulu.
Kalau sayyidatina penghulu kami, itu je bezanya Kak Aja. Boleh sayyidah. Nah, sayyidatina, sayyidatuna. Nah, kalau lelaki sayyid, lelaki jadi sayyid, kalau perempuan jadi sayyidah. Boleh sayyidah Khadijah, boleh. Tapi rasanya agak jauh sikit. Dia nak bagi tenang dengan, bagi dekat dengan kita, dia sayyidatina kami. Lain kali lah saya kongsi sebab dah masa dah ni dah. Saya tak jadi. Tapi kalau nak menghafal isteri-isteri Nabi, kita sebut perkataan ini, khassun ma'a jazarin sihhah. Khassun ma'a jazarin sihhah. Cuba nanti hafal balik daripada majlis kita ni, tengah driving, hafal, sebelum sampai rumah dah khatam, maksudnya dah lekat. Khassun ma'a jazarin sihhah. Saya ambil masa sikit. Tapi nak kena tulis dalam bahasa Arab, bahasa Jawi lah, sebab dia tulisan Jawi. Khassun ma'a jazarin sihhah. Ini satu dunia hafal. Nanti kalau kita pergi Makkah, Madinah ke, kalau orang kata ya Hajah, ingat isteri Nabi ya Hajah, Hajah pun sebut khassun ma'a jazarin sihhah. Masya Allah, dia bagi kurma 1 kilo kat kita. Khassun ni kha, Sayyidatina Khadijah. Nampak tak di belakang dia? Saya sebenarnya tak terfikir nak sebut benda ni tadi. Kalau tak, saya dah buat dalam slide cantik dah. Nantilah saya buat bulan depan. Khassun kha ni Khadijah. Sin Saudah. Kalau nak bagi nama Khadijah binti Khuwailid, tak mengapa, kita ambil kepala saja ya, bagi senang. Saudah binti Zam'ah. Mim, ada 2 orang mim. Takut tak nampak sini. Mim ada 2 orang. Satu Maimunah. Maimunah binti Harith. Yang kedua Maria Al-Mis Al-Qibtiyah. Ada 2 orang mim. Ain ini yang paling terkenal, antara yang terkenal ya. Siapa tahu Ain ni? Betul, Aisyah. Paling kurang bila kita hafal barakah, sebab nama-nama ni nama barakah. Jim Sayyidatina Juwairiyah. Ingat tak apa amalan Sayyidatina Juwairiyah yang kita amalkan setiap pagi itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalq wa ridha wa zinata 'arsh. Tu dia amal bila Kak Aja? Lepas subuh pagi. Kalau nak amal lepas solat pun boleh juga, tapi lepas subuh jangan tinggal. Pahalanya sangat besar.
Sekali kita amal yang Kak Ajah sebut tadi tu, tapi kena baca 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. 3 kali baca. Sama 3 kali baca tu sama sahaja pahala orang yang berzikir 1 jam 45 minit. Sama. Kita baca berapa? Tak sampai 1 minit. Tak sampai 1 minit kan? Diulang 3 kali je pun benda yang sama. Pahalanya sama dengan orang berzikir 1 jam 45 minit. Saya dah cerita dahulu kat sini, tak tahu ingat tak ingat cerita Sayyidatina Juwairi. Ya. Baik, Zain ni apa? Ada 2 orang. Zainab, betul. Ada satu nama Zainab binti Jahshin. Satu lagi Zainab binti Khuzaimah. Ahsan. Khuzaimah. Ingat tak aja? Alhamdulillah. Ini Ra. Ra, anak Abu Sufyan. Ramlah. Dipanggil dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah. Isteri Nabi ada dua orang yang dipanggil Ummu. Satu Ummu Habibah, satu lagi Ummu Salamah. Baik, sudah Ra, ini Sad. Kat mana nak Sad ni? Sinilah ya. Sad. Beliaulah satu-satunya isteri baginda yang berketurunan Yahudi. Namanya Safiyah, betul. Binti Huyai bin Al-Akhtab. Anak Sayyidina Umar, Hafsah. Dan yang terakhir tak ni hak ni hak ini adalah Hind binti Abi Umayyah. Hind binti apa? Abi Umayyah. Beliaulah yang dipanggil Ummu. Tadi Ummu Habibah ini Ummu Salamah. Baik. Kalau balik ke rumah hafal ni pun dah syukur ini, sebab kita menghafal nama-nama orang yang mulia. Menghafal nama-nama yang mulia ni, kalau kita sebut nama orang saleh, tempat yang disebut tu turun rahmat. Ni kan semua solehah ni, ahli syurga lagi, walaupun tidak disebut tapi Masya Allah semua nama-nama bidadari lah kita. Masya Allah, bila kita sebut nama mereka, tempat ni Dewan Sayyidatina Fatimah ini barakah. Sayyidatina Fatimah pun dah mulia. Ini tambah lagi kemuliaan daripada kita hafal nama-nama lain. Kak Ajah kalau hafal nama bunga, ya Allah, bunga dalam nama saintifik tu, rozom apa semua tak tahu, hafal. Ini biar hafal juga. Ikut saya, khassun ma'a jazarin sihah. Tu je. Kalau 40 kali ulang tu, apa itu Kak Ajah? Khassun ma'a jazarin sihah. Khassun ma'a jazarin sihah. Kalau Rasul Ulul Azmi ada berapa? 5. Ya, semua tahu ni. Cuba susun mengikut keutamaan masing-masing. Ada rumus saya bagi hari itu. Ma'an. Mim yang pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif yang kedua Ibrahim. Ma'an, mim ainun. Mim yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Ain yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Menghafal nama-nama orang yang baik itu sangat bagus sekali. Ni haja anak-anak. Balik ke rumah haja anak-anak. Suruh mereka dapat mengamalkannya. Saya rasa saya ada tak ada dalam handphone saya. Baik, kita sambung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau angkat kedua tangan tadi itu mengagungkan Allah dan mengikut ajaran Rasulullah SAW.
An-Sa'ib bin Yazid an abihi radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza da'a fa rafa'a yadayhi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika berdoa mengangkat kedua tangannya. Allah. Wa masaha wajhahu bi yadayhi, dan mengusapkan ke wajahnya kedua tangannya ketika selesai berdoa. Macam ni doa semua sekali, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini usap. Ini pernah memadai dah. Ada sebahagian buat macam ni pun ada, macam beruduk. Boleh, yang penting usap muka. Kenapa tadi? Kita nak barakah tangan ni kena kat muka, dan barakah muka biar salurkan tangan, nanti nak bersalam dengan orang. Yang kedua, memulai dan menutup doa dengan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum," jika salah seorang daripada kamu berdoa. Shalla ni boleh diterjemah solat, boleh diterjemah dengan salawat, boleh terjemah dengan doa. Tapi dalam ayat ini berdoa, "Falyabda bi tahmidi rabbih." Mulalah, maka mulailah dengan bersyukur kepadanya, wa thana'i alaihi, dan pujian kepadanya. Satu, puji dan syukur tadi nak. Thumma yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bacalah salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u ba'du bima syaa. Kemudian berdoalah setelahnya dengan doa apa pun yang diinginkan. Bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris silakan, bahasa Chinese kalau tahu. Tapi mulakan dengan puji. Puji begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pujilah tu. Barulah salawat, wassalatu wassalamu. Ataupun alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Jangan tinggal. Ada hadis menyebut bahawa para malaikat mengkhabarkan kepada Allah, walal Allah Maha mengetahui, nak bagi tahu malaikat ada tugas. Ya Rabb, hamba-Mu ini berdoa yang doa itu kami tak tahu nak bagi pahalanya tu. Lalu kata Allah, uktub, tulis. Maka ditulis di tangan ke di sayap, Allahu alam. Lalu ditulis apa yang kita baca tadi tu, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala pujian, kama yanbaghi li, seperti mana yang sewajarnya, li jalalika, kebesaranmu, untuk kebesaranmu, wa 'azimi sultanik, dan kebesaran sultan kerajaanmu. Tu pahala tu malaikat tak boleh tulis, sebab ada amalan yang malaikat boleh tulis. Contoh, satu huruf kita baca dapat berapa pahala? 10. Kalau 2 huruf 20. Boleh ditulis ke? Boleh ditulis. Contoh tadi, solat selepas isyak 4 rakaat tadi tu, berapa pahala ditulis itu? Seumpama mengerjakan 120,000. Tapi ada amalan yang malaikat tak boleh tulis. Antaranya puasa sunat baik, puasa nazar baik, puasa qada baik, lebih-lebih lagi puasa Ramadan. Tu tak boleh tulis. Besar sangat pahalanya tu. Sehingga Allah mengatakan, as-sawmu li, puasa untukku, wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya. Walhal bukan sahaja puasa, solat pun Allah, untuk Allah juga, sedekah pun gitu juga. Tapi nilai pahalanya tu. Ketika kita berdoa, jangan lupa dengan dua tadi. Apa tadi? Satu, puji pada Allah. Yang kedua, salawat. Sebab kalau tidak bersalawat, doa tu tergantung-gantung. Ni langit, ni bumi, tergantung tang ni, tak naik. Bukan dia kata Allah di atas, tidak ya. Maksudnya
Doa tu tidak naik untuk dikabulkan, syarat tidak naik. Kenapa tidak bersalawat? Dan mesti ditutup, buka salawat, tutup dengan salawat. Sangat besar pahalanya. Dalam tempoh PKP tadi, saya siapkan beberapa kitab. Salah satunya kitab ini, Munajat dan Ikhtiar dengan Al-Quran. Kita beramal, minta pada Allah dengan ayat Al-Quran. Maksudnya dengan surah dan dengan ayat Al-Quran. Buku ni lebih kurang sama dengan buku kecil dia, buku amalan orang saleh, lebih kurang sama. Tapi buku ni lebih banyak lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Maaf saya lupa saya. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ni lebih kurang buku kecil yang tuan-tuan, puan-puan pernah beli dulu, amal orang soleh. Nah, ini tambahan, dan di sini semua ayat Al-Quran, semua surah Al-Quran. Nah, sepanjang tempoh ni tadi, alhamdulillah berkat juga ya. Ada hikmah lah kita ambil. Duduk-duduk sambil duduk saja-saja kita menulis, alhamdulillah. Dia 24 jam ni sama je kita ni. Tapi berbezalah. Ada orang yang gunakan sebaiknya, ada yang sebaliknya. Memohon diampunkan dosa, mohon dijauhkan syirik, memohon diberikan ketenangan, dilapangkan dada, tak terasa sempit. Mohon dihilangkan kegelisahan dengan cepat, dilembutkan hati, dan dipertautkan hubungan antara keluarga dan ahli dalam rumah. Baru pagi tadi dapat panggilan, jaga-jagalah kita dalam hubungan rumah tangga kita ni. Tambah lagi waktu PKP macam ni, sabar banyak-banyak. Kalau suami kita marah, kita tenang. Kalau kita marah, mudah kita boleh tenang, Ustaz, dia tak tenang. Nah, dua-dualah kena tenang. Kalau dia marah, lagu mana kita buat? Hembus muka dia ke ajar. Tapi jangan hembus depan muka dia. Nah, baca Bismillah 7. Bismillah 7. Cuba ke ajar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru. Itu kalau suami demam. Itu sakit. Yang Kak Ajah baca tadi, kalau suami kita demam ataupun kita sendiri demam, tak apa, asalkan demam. Sebab yang itu untuk penyakit. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'un alim. Tak cukup dua. Tu yang kata tadi, hak tu kalau suami demam. Ini suami tengah marah, lagu mana? Ni mengaji boleh juga ni, kalau isteri marah boleh. Baca, jangan baca depan dia, baca di belakang dia. Ini amalan ni sangat masyhur. Kalau tulis dekat internet tu kan, Bismillah 6 atau Bismillah 7, dialah tu. Cuma tuan-tuan tahu dah ni cuma nak dapat ijazah. Kita bagi ijazah untuk yang datang, hari ni, dan untuk yang live dengan kami ni, insya-Allah kita kongsikan ijazah ya. Bismillah 6 ataupun Bismillah 7 disebut Bismillah 6 kerana ada 6 Bismillah. Bismillah 7 kerana campur Bismillahirrahmanirrahim. Dan fadilatnya banyak sangatlah. Antaranya amalan ni menakutkan jin dan syaitan. Dulu ada satu buku, dulu apa tak tahu, buku dia macam buku mastika, tapi buku hak lama dulu lah, cerita bah hantu-hantu ni. Saya baca juga sebab kak saya beli. Ni cerita zaman Jepun dulu ni nah. Saya pun tengok, maka ustaz ni pun baca Bismillah 7 dalam tu. Hantu tu pun lari. Kita masa kecil kan, apa Bismillah 7 ni nah? Bismillah 7 ni ataupun Bismillah 6, sebab semuanya diulang Bismillahirrahmanirrahim tu. Tapi ada caranya lah, ada bacanya. Yang mula-mula tu Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang boleh tulis, saya baca sekarang, cuba tengok. Sudah. Kalau tulis dekat Google ke ataupun ejen pencarian tu,
tulis bismillah 7. Kalau paling bagus letak image. Nanti keluar yang image-nya tu. Sudah ya, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kira tu satu, ada yang kira tak. Bismillahis-sami'il basiril ladzi laisa kamitslihi syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Bismillahil khallaqil alim milladzi laisa kamitslihi syai' wa huwal fattahul alim. Bismillahil ladzi laisa kamitslihi syai' wa huwal alimul khabir. Bismillahilladzi laisa kamitslihi syai' wa huwal alimul qadir. Bismillahil azizil karim alladzi laisa kamitslihi syai' wa huwal azizul karim. Bismillahil ghafurur rahim alladzi laisa kamitslihi syai' wa huwal ghafurur rahim. Mau kita tutup, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Bacanya tadi begitu dengan tenang. Habis pejam mata, bayangkan muka encik suami tadi tu. Sudah, dengan nafas yang ada ni tiup. Dan bayangkan ke hati dia. Bayangkan ke hati suami tadi tu. Tiup, insya-Allah. Tiup ke muka dia. Jangan salah orang Kak Ajar. Tiup ke muka dengan habis hembusan nafas. Jangan tu tak jadi. Dia bayangkan muka dan hati sekali Kak Ajar. Dan hati. Ini kan bukan untuk suami saja ni, untuk orang-orang yang keras hati boleh. Boleh. Untuk yang keras hati, yang tak boleh berdepan. Kalau anak-anak tu biar berdepan, kalau berdepan tu kita ada baca lain. Tapi ni kita untuk orang lain. Ini orang kat Jepun boleh buat ni. Orang tu kat Jepun. Ya, anak call, Umi, pensyarah tak berapa anak ni kasar. Mbak Mai tunjuk gambar dia. Boleh. Tapi ingat, untuk tujuan baik jangan tujuan tak elok. Tujuan tak elok tu insya-Allah tak jadilah, sebab niat tak elok kan. Banyak lagi lah yang kata khazanah benda ni. Tuan-tuan perempuan lagi banyak daripada saya. Kita kongsi mana yang ini lah. Kalau pengalaman saya, memang saya pernah buat yang ini. Kerana dululah waktu mengaji dulu, adalah cerita dia dengan pensyarah. Baca tu, Masya Allah kata. Itulah seperti yang saya berani kata tu. Pasal dah terjadi pada diri sendiri. Saya dulu adalah, bukan kes, insya-Allah saya tak ada kes disiplin, tak ada. Cuma waktu tu buat master kan every semester you have to register kan. Saya lupa register. Tu yang kena panggil ke pejabat tu. Doktor tu pula agak ni jenis tu orang dia. Kita pun apa ni? Macam mana? Kita ingat apa yang guru kita ajar tu. Bismillah 7 ni lah. Baca-baca hembui. Di rumah kan, hembui muka dia. Sebelum masuk bilik dia, baca dekat rumah sekali. Tengah menunggu sebelum masuk bilik, baca lagi. Kemudian jangan lupalah yang dulu kita kongsikan dengan Ya Aziz 41 kali itu kan. Itu jangan lupa. Yang itu ketika berdepan dengan orang yang bengi-bengi, orang yang agak ketegak sikit, campur dua tu lah biar berpadu. Bismillah 7 dengan Ya Aziz, Ya Allahu Ya Aziz. Ya Aziz 41 kali. Baik, saya kongsikan dulu sedikit. Kita mohon dikurniakan supaya disukai oleh orang lain, dijauhkan daripada was-was, rezeki yang luas, cara melunasi hutang, dikembalikan keadaan yang lebih baik, diterima doa hajat dan permintaan, dimudahkan urusan, dikembalikan barang yang hilang. Semoga selamat dalam perjalanan ataupun musafir. Ini dah boleh rentas negeri kan? Alhamdulillah. Mohon kesembuhan. Ni tadi Kak Ajah minta kita doa untuk seorang ibu sudah di incubator katanya Kak Ajah ya. Kita doa sama-sama nanti. Kita mohon kesembuhan. Ni dengan Al-Quran ni, bukan dengan lain. Buku ni memang khusus, semua amalan ini semua based on Quranic verses. Ruqyah ni untuk orang yang nak dalam perubatan Islam, memohon perlindungan daripada orang yang zalim, memohon
supaya orang yang sedang dalam sakaratul maut dibantu oleh Allah. Ni sangat eloklah orang yang kena incubated tu, walaupun kita doa pada Allah semua mudah-mudahan mereka selamat kan. Tapi kalau ialah kita tak tahu ajal di dalam kekuasaan Allah, elok baca ni untuk mereka, sebab memohon supaya orang yang sedang dalam sakaratul maut dibantu Allah, memohon selamat daripada fitnah Dajjal. Ni semua tahu amalan kan, 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Alhamdulillah dah hafal dah pun. Memohon selamat daripada azab kubur. Apa yang tuan-tuan ingat? Al-Mulk, jangan tinggalkan aja. Memohon syurga dan dijauhkan neraka, memohon naungan. Ini buku yang saya buat. Ini Kak Salwa minta saya bawa, telah terbit bulan purnama. Ustaz Bashir akan buat daurah kitab ini. Ustaz Bashir, anak murid Habib Ali, 17 hari bulan dia minta saya baca kitab ini. Saya tak tahu sampai tak maklumat kat sini Kak Aja. Saya akan baca kitab ni nanti, daurah daripada pagi sampai pukul 12, 2 jam. Di sini ringkas, tetapi banyak maklumat yang jarang kita tahu. Sebagai contoh, kenapa Nabi lahir hari Isnin, bulan Rabiul Awal. Bukan saja-saja tu. Bulan hari Isnin tak terkenal, bulan Rabiul Awal tak terkenal. Saya bagi satu je. Dalam riwayat, Allah jadikan pokok tumbuh-tumbuhan hari Isnin. Rabi' itu maksudnya musim bunga. Ketika musim bunga, pokok-pokok akan mengeluarkan bunga-bunganya. Tumbuh-tumbuhan akan hidup segar. Pemandangan sangat cantik sekali. Itu gambaran cantiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Pokok-pokok itu mengeluarkan buah-buahannya. Demikian tumbuh-tumbuhan mengeluarkan hasil mahsulnya. Maka kita pun petik dan ambil untuk keperluan perut kita yang physical. Maksud pokok-pokok, maksudnya buah-buahan, sayur-sayuran itu adalah untuk makanan physical. Kedatangan Nabi SAW mengajar kita zikir, salawat, Quran, whatever, itu untuk makanan apa? Batin. Itu dua. Yang ketiga, musim Rabi' ni musim bunga. Orang putih kata apa musim bunga? Spring. Tak pernah pergi negara orang putih saya ni. Tolong betulkan saya kalau salah. Spring, betul sebutannya. Malam tidak terlalu sejuk, siang tidak terlalu panas. Sebab in between. Panas tidak terlalu, malam pun tidak terlalu. Sehingga malam tidak terlalu sejuk, sedap kita nak qiyamul lail. Siang tidak terlalu panas, sedap untuk kita berpuasa dan buat amal yang lain. In between, not that rigid. Itu isyarat kepada syariat Nabi. Syariat Nabi SAW tidak longgar dan tidak ketat, very flexible, tapi unchangeable, perpetual. Contoh solat, boleh tak anyway, anytime kita kata solat tak wajib? Boleh tak? Tak, sangat static. But how to perform? Where? Di mana? Kan flexible. Begitu juga tadi tu. Jadi in between syariat ini. Itu antara rahsianya, ya. Antara dalam buku ni panjang lagi. Kemudian mungkin kita tak perasan Arash, makhluk yang besar-besar. Arash, kursi, malaikat yang duduk di langit tu, semua berzikir ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara tajuk kat sini, buku ni kecil je, tapi kalau baca buku ni banyak kita tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak benda yang jarang kita tahu boleh kita tahu. Saya bagi contoh sikit. Perkataan kita selalu sebut Maulidur Rasul. Apa erti Maulidur Rasul? Kalau di Sarawak bulan Maulud. Apa maksud Maulud? Makhluk-makhluk yang besar menyambut Maulidur Rasul. Jarang kita tahu. Orang pertama menyambut Maulidur Rasul secara besar-besaran
hukum menyebut Maulidul Rasul. Antara keberkatan Maulidul Rasul, kitab-kitab maulid, sejarah penulisan qasidah burdah yang semua hafal tu kan, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kul. Tu kalau sakit-sakit baca tu Kak Ajah. Itu pesan guru kita. Kalau sakit, kalau demam ke apa semua, pakai baju hijau. Pakai baju hijau. Sebabnya tu saya tak boleh bagi tahu sekarang, sebab ni live. Sebab kadang-kadang lepas ni insya-Allah. Sebab kadang-kadang Kak Ajah bukan ni takut. Kadang-kadang orang di luar sana kalau nak kebenaran tu insya-Allah, tapi ada juga yang mudah-mudahan Allah ampuni mereka, mudah-mudahan. Gitu. Ingatkan saya Kak Ajah, kenapa hijau? Ingatkan lepas ni. Jangan sebulan depan lupa nanti. Nanti jadi biru pula Kak Ajah. Kalau sakit-sakit, itu nasihat guru kita ya, bukan Nabi kata tak. Nah, ini nasihat guru kita. Kalau kita sakit apa pun, pakai baju hijau, duduk di satu tempat yang berwangi-wangi. Kalau boleh bakhor. Kalau tak, pakai minyak wangi kita tu lah, minyak wangi yang kita ada tu. Kemudian ulang yang tadi tu, berulang-ulang. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sall. Tu diulang banyak kali. Itu saya dapat daripada Al-Habib Salim Ibn Abdullah Asy-Syatiri yang datang ke Masjid Al-Falah sekali ke dua kali, meninggal dah. Alim, beliau dia panggil sultan ulama. Kalau guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, kalau dia sakit, beliau sangat yakin dengan qasidah Al-Busiri tu. Kemudian ketika sampai part tadi tu diulang-ulang, Maulaya salli. Mengenal kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil pun dah ada kemuliaan. Apa ceritanya tu? Bentuk tubuh baginda pembawa rahmat, akhlak yang mulia, beberapa contoh mukjizat, cinta pada umat, bagaimana umat cinta pada Rasulullah. Tu penutupnya tu, akhlak yang mulia situ. Antara buku yang paling besar yang saya siapkan di bulan di masa Covid, buku ni. Saya sangat syorkan tuan-tuan perempuan yang ada duit lebih, dapatkan ini, hadiahkan ustaz-ustazah. Saya sangat syorkan. Saya ketika buat kitab ini, saya ada matlamat. Saya nak buku yang cerita tentang pengalaman Nabi je. Contohnya, Nabi sabar. Macam mana Nabi sabar? Saya tak nak sabar itu separuh daripada iman, sabar itu ganjarannya tidak ada balasan, terlalu banyak, sabar begini-begini, sabar itu ada berapa jenis, tak. Saya tak mahu. Sebab itu saya nak kumpul bagaimana Nabi sabar. Buku ni. Bagaimana Nabi rahmat dengan umat, buku ni. Semua hadis ni lebih kurang 600 lebih hadis dalam buku ni. Bagaimana Nabi kasih dekat umat, dengan orang-orang tua, dengan kanak-kanak, hatta dengan kaum ibu, hatta dengan orang kafir, hatta dengan musuh. Apa rahmat Nabi kat situ. Kasih sayang Nabi kepada umat. Nabi memuji sahabat, hatta rahmat Nabi pada binatang, lemah lembut, memaafkan kesalahan orang, adil, bijaksana. Paling banyak saya letak kat sini, ni antara bagus untuk encik suami ni, sebab hampir 20 lebih hadis bagaimana Nabi bermuamalah dengan isteri. Saya lihat kat sini. Maksudnya praktikal betul. Bagaimana Nabi menghadapi sikap cemburu isteri-isteri yang lain. Ada juga. Akhlak Nabi dengan isteri panjang. Menyantuni isteri, adil terhadap isteri-isteri. Akhlak dengan orang kafir. Suka berbincang, teliti, banyak lagi kat sini lah. Ikhlas, khauf, benar, sabar, zuhud, wara'. Ini. Dan tulisannya besar-besar. Besar-besar, jelas mata memandang. Saya tengah baca ni setiap malam. Kami ada daurah
tapi berdaftar dah. Malam ini malam yang ke-21. Kami ada 24 malam untuk khatam semua ni. Alhamdulillah khatam. Saya sekarang dah masuk muka surat yang ke 500 lebih dah sekarang, tapi ada seorang tolong baca lah, saya syarah. Tapi yang ni sudah tak ada pendaftaran lagi sebab dah 21 malam dah kami baca kitab ini. Saya sangat syorkan untuk hadiahkan pada ustaz-ustazah supaya kita tahu. Dan alhamdulillah saya mengarang beberapa kitab sampai sekarang ini adalah berpuluh-puluh kitab. Buku ni paling dekat ke hati saya. Buku ni paling saya dekat sebab ia melibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ni buku amalan. Saya nak ijazahkan dulu. Tuan-tuan beli tak beli, jangan risau. Terima ijazah dulu ya. Nanti sebut kami terima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua amalan dalam buku saya ni saya nak ijazahkan kepada semua yang hadir hari ini dan semua yang ikut pengajian kami live. Tuan-tuan sebut kami terima. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Baik, itu untuk ijazah. Belum habis mengaji lagi. 5 minit lagi boleh? Saya sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. La taj'aluni kaqadahir rakib. Janganlah kamu menjadikan salawat kepadaku tatkala berdoa seperti timba air yang diletakkan di bahagian belakang kenderaan oleh seseorang yang sedang musafir. Ij'aluni fi wasati doa. Akan tetapi jadikanlah aku salawat tadi di pertengahan doa. Apa maksud pertengahan doa? Kan dimulakan dengan pujian Alhamdulillahirabbil alamin. Selitkan wassalatu wassalam. Wa fi awwalihi, mula tadi. Wa fi akhirihi, tutup juga dengan doa. Sebab doa yang tidak ditutup dengan salawat tergantung-gantung antara langit dan bumi. Baik. Antara satu salawat yang jangan kita tinggal. Jangan kita tinggal. Salawat Ibrahimiyah tu tuan-tuan dah tahu dah, memang kena baca pun sebab dalam tahiyat akhir, mau tak mau kena baca. Tapi satu salawat ni jangan tinggal. Salawat ni Nabi sebut siapa yang baca wajiblah baginya syafaat, dapat syafaat Nabi. Salawat pendek sangat. Ikut saya nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. 3 tahun dulu dah Kak Ajah dah hafaz dah ni, sebab dah ada dalam buku amalan orang soleh tu. Yang buku kecil tu warna biru tu ada dalam tu. Allahumma ya Allah salli rahmatillah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anzilhul maq'adal muqarrab. Tempatkan baginda di kedudukan yang paling hampir indaka di sisimu yaumul qiyamah. Wajib dapat syafaat. Hadis ni tak sebut pun berapa kali. Bermakna walaupun sekali dapat syafaat. Telah lagi kalau kita amal katalah setiap hari 100 kali. Kalau boleh lah ya, kalau boleh. Kita kan bulan Maulid ni. Paling bagus. Bagus bukan paling ni, bagus. Setiap hari cuba kita salat 1000 kali. Cuba ya. Salat paling pendek. Ada lagi pendek rupanya Kak Ajah. Sallu alaihi. Itu je. Sallu alaihi ataupun sallallahu alaihi. Itu paling pendek. Tapi biar kita ambil yang panjang lah. Allahumma salli ala sayyidina. Yang itu. Baca 99 kali. Sampai yang ke 100 kita baca salat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jangan baca wasallamnya, wasallim. Habis 100 kan? 101 ulang balik Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli. Kalau boleh 1000 sekali. Tapi paling bagus 10,000 sekali. Mana-mana yang kuat lah. Mana-mana yang kuat. Janganlah tak bersalawat. Tuan-tuan, kita memang dah bersalawat insya-Allah. Insya-Allah. Sebab dalam sembahyang tu kan salawat. Tapi kita nak ekstra. Bulan ni bulan Maulid ni, masya-Allah. Kami di Galeri Ilmu
buat satu usaha untuk kami capai habis 30, habis bulan Maulid ni khatam 1 juta salawat. Ada seorang ustaz tu, dia sebab ada peserta yang ikut kuliah saya, siapa yang nak boleh mendaftar. Ini sini tak ada, sini dah ada, alhamdulillah. Suka saya ke ajar, biar seluruh dunia ke ajar macam ni. Kami target 1 juta. Hari tu asalnya 30 peserta je, ini dah beratus-ratus. Jadi setiap hari mereka akan laporkan lah, ni berapa, ni bagus ke ajar. Tapi kami 1 juta je lah. Mungkin sini 10 juta, 2 lagi, Masya Allah, bagus. Teruskan. Alhamdulillah. Sehingga saya pernah sebutkan, kalau boleh, maaf bukan nak tunjuk ni, tidak ya, kalau boleh, kita kan ada kaunter ni, paling kurang ada 2 kaunter, paling kurang. Satu kaunter untuk zikir-zikir yang lain, zikir, tasbih, tahmid, tahlil. Tapi satu ni buat kat sini, S, khas salawat. Kalau boleh ada kaunter yang lebih canggih kan, beli untuk Rasulullah kalau ada. Saya pernah tengok ada satu kaunter, sampai sekarang saya tak jumpa lagi. Banyak kedai saya cari, ada seorang haji tu jamaah sini dulu kat ajar, dia pegang tu. Sampai sekarang saya belum dapat lagi. Saya teringin nak dapat tasbih itu, agak canggih, dan dia boleh sampai ke 100,000 digital. Ada, dia canggih betul. Yang ini bolehlah juga, tapi ada punat ni, jangan jaga ni punat ni, jangan tertekan ke ajar. Kalau tertekan ke ajar, tertekan juga jiwa kita dibuatnya. Kenapa? Dah zikir kuat ni 450, 917, 1666, tekan Allah, kosong balik. Oh, dia ada unlock. Anyway, tuan-tuan, tunjukkan kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar mahal pun tak apa. Sebab tu tasbih, maaf ni bukan nak tunjuk ni, saya dapat ilmu daripada Syekh Nuruddin, guru kami. Beliau sangat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berkira bab tasbih. Kenapa? Kalau kita beli tasbih yang murah, kita pakai bawa tangan tu. Mana tasbih tadi tak tahu, ni siapa punya tak tahu, dia ada anggap orang lain punya, walau dia punya. Pasal tasbih yang sama ada 2 longgok lagi kat rumah. Maaf ni, bukan nak cerita murah tak murah ni, tak malah kadang-kadang yang murah tu pun itu yang lebih barakah sebab diguna pakai. Tapi bila yang mahal sikit, kita rasa sayang sangat. Bila sayang, selalu dalam poket, selalu dekat tangan. Apa, bila dah ni sambil-sambil tengok pemandangan. Biar mahal sikit tak apa Kak ajar. Saya bukan nak mengajar bermahal-mahal ni, tidak. Biar kita jangan, maksudnya kita tak berkira kalau Rasulullah SAW. Macam ni saya beli dekat Morocco ni. Ni tolong jangan minta ni. Sebab Rasulullah kalau minta tak pernah kata lak, tu yang saya takut. Rasulullah dah cerita bab ni akhlak, ustaz kena ikut akhlak Nabi. Habislah saya. Bila saya nak abad awal, tolong jangan minta ni lah. Tolong saya tak bagi ni. Sebab Nabi pernah pakai baju baru, tiba-tiba ada sahabat tegur, cantik bajunya Rasulullah. Nabi tahu, Nabi masuk ke rumah walau baru pakai, pecatkan baju tu, bagi kat kawan tu. Kawan lain, sahabat lain pun dengar, marah kat dia. Hang tak tahu kan Nabi tak pernah sebut la, kenapa kami minta juga? Dia pun kena torture kawan-kawan sahabat yang lain. Dia kata begini, saya sebenarnya nakkan baju Nabi ni bukan untuk apa, saya nak nanti supaya saya meninggal, saya dapat dikafankan. Allahumma salli Muhammad. Saya tadi dah tutup. Akhirnya dalam riwayat menyebut sahabat tadi pun meninggal dan dikafankan dengan kain
baju Nabi. Nak ambil barakah itu. Tu tuan-tuan, kita kalau dengan Rasulullah jangan berkira, sebab kita nak disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat saya nak tutup sampai di sini. Baik. Tolong catat, kita berhenti pada poin yang ke berapa? Kedua. Baik saya ambil poin yang odd, yang ganjil Sebab Allah suka yang ganjil. Kita ambil poin nombor 3 biar ganjil. Meyakini dalam hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkan seluruh doanya. Yakin kabul. Jangan ya ke Allah kabul, tak. Jangan. Dia mesti hati kita ni Allah kabulkan. Dan Allah kabulkan dengan pelbagai cara. Kita anak tadika mau minta duit 100 kita kabulkan dengan bagi duit dia RM1. Kabul juga namanya. Ataupun kita akan kabulkan permintaan dia, tapi bukanlah bila dah 1 nanti mak akan bagi RM1. Sama juga Allah SWT. Allah akan kabulkan. Naam, Allah kabul. Pasti Allah kabul kalau dijaga syarat-syarat berdoa lah. Tapi kabul itu cepat atau lambat, ataupun kita minta lain Allah bagi lain, sebab sesuai dengan kita. Kalau Allah bagi nanti takut kita tak boleh nak tanggung. Contoh, last sekali, mungkin Allah tak kabulkan di dunia, tapi Allah kabul di akhirat. Allah akan pasti kabulkan. Sebab itu kita jangan suudzon dengan Allah. Mesti ada hikmahnya tu. Mesti ada hikmah. Allah Maha mengetahui. Baik. Kita tutup untuk poin yang nombor 3. Ini tolong ingatkan saya nanti Kak Ajah, kita berhenti muka surat 237. Kita dah lama tak jumpa ni, lambat sikit Nanti bila jumpa bulan depan insya-Allah macam biasa. Mohon mendoakan Nur Wahidah. Bagus juga kalau boleh, siapa yang minta kita doa kat sini biar tulis nama supaya kita senang tawajuh ni bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lambat sikit. Inna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masukkan nama orang ni dalam hati kita dan apa hajatnya tu. Mohon mendoakan Nur Wahidah Nurdin diberi kesembuhan dalam menghadapi penyakit COVID-19 yang kini berada di ward ICU. Telah ditidurkan semenjak 3 hari yang lalu. Nanti rujuk dalam buku ini ada amalan untuk orang yang dalam kita tak sebutlah sakaratul maut yang penyakit agak kronik macam ni. Yang kedua, Kak Ajah tolong pesan dengan ahli keluarga beliau baca Qul huwallahu ahad paling kurang 100 kali. Kita pun sama, kalau kita demam, pening, migraine yang amat sangat, penyakit yang sangat, hatta even boleh bawa pada kematian, baca Al-Ikhlas 100 kali. Paling kurang, lebih lagi bagus. InsyaAllah, siapa yang dalam hadis menyebut, dalam riwayat menyebut siapa yang baca 100 kali, insyaAllah, dalam kitab ni ada sebut, insyaAllah dia akan selamat paling kurang daripada dugaan dalam kubur. Kerana ketika dia meninggal, dia khatamkan dengan membaca yang baik-baik. Ayat Al-Quran Qul huwallahu ahad pula tu sekali baca menyamai 1/3. Kalau kita sakit, memang tak tahan sangat-sangat, even boleh bawa kematian, baca yang itu. Tapi jangan baca tu ketika dah teruk sangat. Ketika sakit pun tak apa. Sebab kita tak tahu, mungkin sakit tu relax, biasa, tapi boleh bawa kematian.